Saya mulakan dengan serangkap pantun. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemana. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini untuk majlis pelancaran buku Jangan Buat Baik yang ditulis oleh seorang pendakwah bebas yang terkenal di tanah air kita, iaitu Ustaz Zul Ramli. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kita pada hari ini kepada Encik Ikram Wazir sebagai moderator pada hari ini. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan kepada para tetamu yang hadir pada hari ini untuk pastikan telefon anda dalam mood senyap. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan kepada Encik Ikram. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita rapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bertemu. Walaupun pertemuan itu sedikit sahaja yang bertemu secara fizikal pada hari ini, tetapi pertemuan atas talian pun kita anggap juga pertemuan. Dan pertemuan atas talian pun tetap kita anggap juga sebagai satu ruang ukhuwah antara kita, ya. Teknologi memungkinkan satu kemungkinan, dan kemungkinan berukhuwah atas talian itu juga adalah satu bentuk ukhuwah. Alhamdulillah. Keduanya kita lepaskan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada tengah hari ini insya-Allah dapat bersama-sama diluangkan masa oleh Allah Taala untuk mengikuti satu sesi ilmu insya-Allah bersama dengan individu yang berada di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Alhamdulillah, berita baik kepada tuan dan cik puan, hari ini kita bersiaran di beberapa platform secara serentak. Ada di IG yang berbahagia Ustaz, ada di Facebook yang berbahagia Ustaz, ada di YouTube PTS, ID PTS, MD PTS, dan di mana sahaja tuan dan cik puan mengikuti siaran ini, saya ingin tunjukkan ini dia buku yang akan kita bicarakan Ustaz, ya. Alhamdulillah, iaitu Jangan Buat Baik. Ustaz, apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya difahamkan Ustaz pun tadi ada program secara atas talian juga, perkongsian bagi saya Ustaz, ya? Betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tuan dan cik puan, untuk maklumat juga, buku ini sudah saya fikir beberapa hari terbit, tetapi baby terbaru Ustaz ini. Rupanya Ustaz baru dapat pegang pada hari ini kerana kesibukan Ustaz, baru dapat pegang hari ini Ustaz, ya? Macam mana Ustaz apabila dapat memegang baby yang ialah sudah saya ingat 4-5 tahun tidak ada buku baru Ustaz, ya? Alhamdulillah, insya-Allah. Saya fikir oleh kerana selepas beberapa tahun Ustaz menumpukan kepada dakwah secara bersemuka, kali ini datang dalam bentuk buku yang terbaru, dan saya fikir ini buatannya yang cukup baiklah. Dan tajuknya itu kontroversi. Tuan dan puan, ini kita nak bincangkan pada sesi live pada tengah hari ini insya-Allah, ya. Baik, saya fikir saya nak mulakan kepada soalan pertama kepada yang berbahagia Ustaz. Bila kita sebut pendakwah ni, cerita pendakwah sama ada di dalam negara kita ataupun di luar, kebanyakan semua ceritanya ajak orang buat baik. Hari ini Ustaz Zul kita datang, bukunya dari jauh memang kita nampak jangan buat baik je. Yang lain semua gelap, tak nampak kan? Ustaz Zul pun kita nampak kecil saja kan. Tapi kita nampak tajuknya Ustaz letakkan jangan buat baik. Dah dalam keadaan kita ni baru cuba keluar dalam keadaan pandemik ini, tiba-tiba disyorkan jangan buat baik. Ni tuan dan cik puan, ya betul Ustaz ni kan? Apa cerita jangan buat baik ni? Jadi saya fikir untuk mengupas kenapa Ustaz mengesyorkan kita jangan buat baik, ataupun adakah makna di sebaliknya, saya fikir itu kita berikanlah ruang kepada Ustaz untuk memulakan diskusi lah lebih kurang sebelum kita lancarkan buku ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ikram, MC, Ya, saya. dan semua yang bersama-sama, rakan-rakan di PTS, dan pastinya yang kita raikan hari ini sebenarnya adalah rakan-rakan yang bersama dengan kita, tak kira apa platform sekalipun yang boleh kita capai, ya. Dan jangan lupa untuk sharekan dia, ya, sebab macam Ustaz Ikram katakan tadi, anggaplah ini adalah sebuah majlis ilmu pada pukul sebelum zuhur insya-Allah, kerana duduk dalam majlis ilmu, dan PTS saya kira juga mengangkat tinggi ilmu
Dan ini satu benda yang sangat positif untuk sesuatu kebaikan itu terbina ya. Saya syukur sebenarnya ya, dapat memegang buat kali pertama. Juga pasti Ustaz Hamid Azim juga gembira. Saya harap Ustaz Hamid pun bersama. Kalau dapatlah ya, kalau patutnya datang duduk sekali yang kita ni ya, yang banyak membantu untuk memastikan buku ini seperti apa yang ada di tangan saya, dan insya-Allah semoga ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan yang nanti bersama dan juga tolong war-warkan. Baik, macam Ustaz Ikram katakan tadi ya. Okey, kenapa tajuk kita bermula dengan jangan buat baik? Satu perkara yang kita tak dapat nak selami tarbiyah Rasulullah ya. Rasulullah apabila Nabi memberi tarbiyah, sebenarnya daripada tarbiyah tu membentuk, orang kata apa dipanggil paradigma orang kata kan. So kita mendapati bahawa sebenarnya ada beza di antara jahat sangat, ada beza dengan jahat. Okey. Dan ada beza kemudian setelah kita naik ke paradigm yang berbeza menjadi baik ya. Dan Rasulullah punya tarbiyah adalah mengajak manusia jangan buat baik, namun memilih untuk buat terbaik. Jadi cuma orang kata apa dia, ma'al asaf, orang kata very unfortunately, kita terbentuk dalam paradigma hanya buat baik. Itulah tarbiyahnya, itulah didikannya, sehingga akhirnya kita sekadar lahir untuk hanya buat baik. Kalau kita semua kekal dalam paradigma ini ataupun kekal dalam sikap ini, kita tak akan ke mana-mana sebenarnya ya. Kita tak akan ke mana-mana. Sebab itulah Allah memuji generasi para sahabat sebagai generasi terbaik. Kuntum khaira ummatin. Dan kita tengoklah mana-mana terjemahannya adalah jadilah kalian umat terbaik. Rupanya nak capai umat terbaik mesti daripada individu terbaik. Individu terbaik mesti bermula daripada kapsul pemikiran yang baik, yang terbaik tadi. Dan inilah sebenarnya yang kita cuba sampaikan sebagai satu bentuk menyedarkan kita balik ada benda yang missing dalam bentuk tarbiyah kepada umat. Dan mungkin selama ini kita kalau buat baik dah memada dah ya. Maknanya ada sifat qanaah yang mazmumah. Kita sangka kalau qanaah ni sifat dalaman yang mahmudah ya. Tapi qanaah sifat mahmudah dia boleh bertukar menjadi mazmumah, buruk apabila kita rasa cukuplah buat baik ya. Sedangkan Allah kan sebut dalam Al-Quran contohnya tentang tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a ya. Allah ceritakan tentang orang yang bangun itu dalam keadaan takut dan tamak. So membayangkan kepada kita apa? Satu bentuk. Dan inilah insya-Allah yang kita cuba ajar dan sedarkan, walaupun tak cukup lagi sebenarnya. Banyak lagi yang kita nak kena, tetapi mesti bermula dengan satu, orang kata bismillah daripada buku ni insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih Ustaz. Jadi tuan dan cik puan, jadi jawapannya adalah jangan buat baik, tapi buat yang terbaik. Itu yang mungkin Ustaz cuba sampaikan. Dan saya suka Ustaz quote firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Dan yang ini ni kadang-kadang memang kita berusaha ke arah itu, tapi kita terbiasa dengan buat baik sekadar mampu ya. Ustaz sebutkan qanaah yang mazmumah. Allahu Akbar. Itu tu kena berhati-hati kita atas yang itu. Tuan dan cik puan, kalau kita tengok tajuknya jangan buat baik di depan kan, ini adalah untuk menarik kita. Dan di belakangnya saya suka kata-kata yang diletakkan di belakang ini. Sekiranya berbuat baik itu hanya memerlukan manusia bersedekah, maka yang miskin tidak berpeluang buat baik. Betul juga kan? Sekiranya berbuat baik itu hanya manusia menjaga ibu bapa, nescaya anak yatim akan berduka sepanjang hayatnya, sebab dia tak boleh nak berbakti kepada ibu bapa. Sekiranya berbuat baik itu hanya dengan menolong orang lain, pasti mereka yang lemah tidak layak menjadi manusia yang baik. Dan seterusnya sampai ke bawah, jangan buat baik, lakukan yang terbaik. Kata-kata di belakang ini cukup cantik dinukilkan oleh Ustaz dan mereka yang terlibat dengan buku ini, nak menggambarkan tentang soal konteks kita nak buat baik.
Yelah, ada orang kata saya nak buat baik tapi saya ni makan pun cukup-cukup je. Nak sedekah, nak buat baik dalam bersedekah, nak bagi yang terbaik. Tapi orang selalu simpulkan yang terbaik ni yang paling banyak, yang paling besar, nombor 1 kan. Jadi adakah itu maksud terbaik tu Ustaz? Dan bagaimana untuk orang yang mungkin dia rasa dia sederhana lah, apa yang terbaik mereka boleh buat dalam konteks mereka Ustaz? Silakan. Kalau kita tengok ke generasi sahabat lah, sebab generasi sahabat ni adalah contoh yang kita nak tengok ya. Kerana melihat generasi sahabat, kita tahu bagaimana tarbiyah Nabi itu bekerja, work ya? Bagaimana tarbiyah tersebut memberi kesan. Orang miskin datang jumpa Nabi SAW cemburu pada orang kaya, bukan sebab dia orang kaya, tetapi orang miskin rasa orang kaya mereka dapat buat lebih banyak kebaikan berbanding dengan mereka. So nampak tak apa yang ada kat situ? Mereka nak berlumba. Dan Allah menawarkan ruang untuk berlumba itu luas sebenarnya, tetapi mesti ada sikap mahu berlumba. Yang ini Allah perintahkan fastabiqul khairat ya. Kalimat yang kita biasa dengar tentang fastabiqul khairat. Orang yang kalau buat baik, dia takkan pernah ada perlumbaan. Kalau kita hanya sekadar nak buat baik, ini buat baik, ini buat baik, 10 orang buat baik, takkan ada fastabiqul khairat. Tetapi bila kita nak mencapai terbaik, maka datanglah perintah Allah fastabiqul khairat. Kena berlumba-lumba, maksudnya mesti buat yang terbaik. Jadi inilah yang saya kira satu benda yang umat di akhir zaman mereka terbentuk hanya sekadar buat baik. Kita hanya sekadar buat baik je. Pergi kerja, tak apalah cari rezeki kan baik. Sekadar. Dan kita tak pernah berfikir bahawa saya sebagai seorang pekerja, saya kena beri yang terbaik. Kita pulang ke rumah, kita penat ya. Suami, isteri. Suami fikir hanya nak buat baik. Yang penting tak pukul, yang penting tak herdik, yang penting tak marah, dah baik. Tetapi dia tak fikir untuk macam mana nak buat terbaik. Jadi di situ yang kita katakan sebenarnya ada sesuatu yang sangat kurang. Sebab tu saya suka setuju apa yang disebut oleh orang barat sendiri. Dia kata apa dia? Enemy of the best is often the good. Musuh terbaik ialah akhirnya bila orang tu dia rasa dia baik. Jadi kita sangka bahawa musuh terbaik adalah jahat. Dah. Musuh terbaik adalah bila kita dah boleh buat baik. Berapa ramai orang rasa tak selesa bila kita kata jomlah buat terbaik. Aku dah baik apa? Betul Ustaz. Jadi ini yang kita nak cuba datangkan insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi bukan soal di mana kita berada ataupun posisi apa kita berada di dalamnya, sebanyak mana harta kita Tuan Haji Fan, tapi soalnya kita punya usaha seperti Ustaz sebutkan tadi kan. Fastabiqul khairat. Tuan Haji Fan, saya suka untuk sebutkan buku ini menariknya walaupun dia dibuat dalam bentuk ialah buku biasa hitam putih, tetapi buku ini disusun kandungannya tu penuh dengan kata-kata yang cantik. Contoh di sini ni Ustaz bercerita soal kesempurnaan kebaikan. Kata-katanya, berbuat yang terbaik perlu bermula dengan merancang kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang hanya tinggal angan-angan kerana tiada rancangan. Ini betul ni. Kata-kata yang ringkas tetapi benar-benar saya fikir menjadi minda kita lah bahawa bukan hanya sekadar kita nak buat baik, kena rancang juga untuk buat baik. Dan untuk rancangan itu Tuan Encik Puan, kita ni dari kecil, saya lah mungkin bukan kita lah, dari kecil saya menghafal duit. Kalau nak berjaya dalam hidup kena ada duit, kena ada duit, bukan duit dia tu Tuan Encik Puan, duit doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tapi apabila saya menerima buku atau manuskrip dari Ustaz, rupanya Ustaz sebutkan duit ni lain. Tawakal yang kita bayangkan adalah apabila ada saat hujung kan. Jadi apabila kita rancang macam tawakal di hujung. Tapi Ustaz tulis dalam buku ni lain daripada konsep kita tentang tawakal, terutama dalam merancang kebaikan. Mungkin Ustaz boleh ulas tentang itu Ustaz? Okey, ini juga mungkin bukan salah kita kata, tetapi mungkin silap letak ya. Dan akhirnya kita tahu bahawa sebab tawakal ni adalah satu tools untuk manusia jadi terbaik. Ya, tawakal tu, sifat tawakal tu adalah satu benda yang akan membezakan seolah-olah satu orang bertawakal, satu orang tak bertawakal. Orang yang bertawakal dia ada energi untuk buat terbaik compare tu orang tidak tawakal.
Baik, sebab itu kita bincangkan balik makna tawakal tu apa. Sebab selalu orang cakap kita kena usaha dulu mati-matian, kemudian bertawakal pada Allah. Sedangkan kalau kita tengok tentang sifat yang Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi terhadap orang beriman, Allah menyebutkan bahawa Nabi itu adalah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, sebelum azam tu ayatnya adalah amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri, Allah kata, maka bermusyawarahlah dengan mereka atas satu perancangan. Okey, maknanya bila dah musyawarah, maknanya dah ada azam, memang kita nak buat satu benda. Dan di sana kita dah kena bergantung tawakal pada Allah. Maknanya bukan nanti kita dah rancang, tawakal belum ada lagi. Ya, belum ada lagi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu tawakal ni once kita mula rasa nak buat, maka pada ketika itu kita dah azam. Kalau kita masih lagi angan-angan, maknanya tak adalah perintah untuk tawakal contohnya kan. Sebab kita tak ada benda lagi yang kita nak, orang kata nak premiskan dia tu. Maka sebab itu adalah penting untuk kita faham. Sebab tawakal ni sebenarnya dia adalah daerah hati. Orang confuse dengan ikhtiar. Ikhtiar tu adalah daerah fizikal. So dia boleh lag pada satu masa. Dia bukan jadi macam kalau saya tawakal nanti saya tak ikhtiar. Setengah orang sangka macam tu kan. Betul. Sebenarnya ikhtiar adalah kerja dalam yang kita kena buat 100%. Ikhtiar kerja luar yang kita kena buat juga 100%. Barulah jadi terbaik. Jadi hari ni orang tersalah faham macam tu. Disangka nanti kalau saya dah usaha, so saya tak perlu tawakal, ataupun nanti saya tawakal. Jadi insya-Allah kita betulkan juga dalam tulisan kita ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi maknanya bukanlah susunan. Kita bayangkan selalu susunan ni Ustaz bermula dengan doa. Itu step nombor 1. Kemudian usaha, lepas usaha ikhtiar, kemudian tawakal di ujung, berserahlah. Tapi daripada penerangan Ustaz itu dia perlu datang seiring. Tawakal itu bermula seawal-awal ni Ustaz. Jadi nampak ada beza sikit tuan dan cikguan. Dan kita ada kesempatan yang terhad pada sesi live tengah hari ini. Perinciannya itu kalau tak silap saya ada, ini di halaman berapa ni? Mungkin 200 lebih. Halaman 200 berapa? Ustaz ada terangkan. Apa yang kita 208, betul 208. Jadi apa yang kita bincangkan ini, perincian secara khusus dinyatakan dalam buku ini dan Ustaz susun dari kandungannya dari awal. Saya fikir sangat cantiklah kandungannya itu. Bermula dengan langkah pertama soal syukur, langkah kedua tentang hijrah Ustaz bahagian 2 tentang hijrah, kemudian berjuanglah dengan ikhlas, bahagian ketiga jauhi tipuan halus. Terutamanya Ustaz tekan tadi, jangan rasa diri kita pandai atau jangan rasa diri kita dah habis buat baik dah. Kan? Kemudian soal akhlak, hidup untuk memberi, dan doa munajat, serta yang terakhir adalah soal bagi usia kita tinggal ni, apa yang kita nak lakukan. Jadi tuan dan cikguan, ini dia sekali lagi yang saya tunjukkan, jangan buat baik, buat terbaik. Buat terbaik. Kalau kita tengok di belakang ni, ini buku-bukunya memang kami, saya dengan Ustaz memang asalnya supaya tuan dan cikguan rasa tertarik lah. Ustaz Zuram ni jangan buat baik. Tapi di bawahnya tu buat terbaik pada cikguan. Dan insyaAllah macam mana caranya ada dalam buku ni, insyaAllah. Mungkin sebelum kita yalah, sekarang ada pukul 1 lebih, takut zuhur awal kan hari ni Ustaz. Zuhur awal. Dan insyaAllah tuan dan cikguan, buku ini sudah ada di kedai-kedai online, ada buku. Kedai-kedai fizikal sekarang ni mungkin ada cabaran sedikit. Dan saya fikir nanti ada link untuk pembelian juga yang tuan dan cikguan boleh beli. Dan untuk maklumannya, hari ini sebenarnya kita mengharapkan ada beberapa pembeli yang sudah beli dapat hadiah Ustaz bersama dengan kita. Tapi menakjubkan, mereka yang membeli ini kebanyakannya datang dari luar Kuala Lumpur. Jadi kita pun tak nak memberikan beban kepada mereka untuk hadir. InsyaAllah kepada yang membeli kita akan hantar. Dan nanti saya diharapkan kita ada rancangan Ustaz selepas ini mungkin kita akan buat beberapa aktiviti yang berkaitan dengan buku. Dan saya percaya buku ini juga nanti akan didaurahkan oleh Ustaz insyaAllah. Buku ini tebal tuan dan cikguan dalam 300 lebih. Jadi dia bukan buku yang kandungannya agak ringan tetapi mendalam. Kandungannya agak ringan, maknanya ringan dari segi pemanasan itu tidaklah membebankan kita untuk baca tapi mendalam. Ustaz, sebelum mungkin kita tamatkan pada tengah hari ini, mungkin sebagai kesimpulan Ustaz untuk mereka yang nak mendapatkan buku ini dan nak memahami soal buat terbaik ini atas kapasiti masing-masing, jika ada Ustaz boleh berikan suara sah ni, silakan.
refer pada buku ini, konsepnya adalah kita tajukkan dia supaya kita ada step untuk kita buat terbaik, dan apa maksud terbaik dalam kita boleh apply dalam kehidupan. Dan banyak perkongsian melalui penceritaan kisah-kisah benar yang saya sendiri alami, lalui dan lihat ya, yang kita kongsikan dalam buku ini sebagai orang kata satu bukti yang betul ataupun kejadian benar. Kita cerita tentang bukan satu benda yang di awang-awangan yang kita tak boleh dan tak mampu capai, dan insya-Allah kita mampu capai. Jadi saya sangat menyeru pada semua yang menonton, mari kita tambah koleksi ilmu kita, kerana ilmu lah yang akan mengangkat darjat kita. Dan insya-Allah jangan buat baik, buat terbaik adalah salah satu option terbaik untuk kita, yang kita pasti nak anak kita, dan kita perlu ada input untuk beri pada anak kita, pekerja kita, rakan sekeliling kita. Dan macam saya katakan tadi, sekiranya kita sama dan bersama, insya-Allah kita sebenarnya sama-sama memperjuangkan agenda Rasulullah. Sebab Rasulullah, saya ulang sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala bukan suruh kita hanya menjadi umat yang baik, tetapi Allah dan Rasul. Masa kan tidak kan? Kita ada Allah yang maha hebat, kita ada Rasul terbaik di kalangan semua Nabi-Nabi, kita ada kitab yang terbaik, tiba-tiba umat tak jadi yang terbaik. Satu benda yang sangat tidak betul dari sudut perjalanannya. So insya-Allah saya kira war-warkan, dan semua yang ada bersama ni insya-Allah tolong maklumkan dan dapatkan satu sebagai salah satu bukti untuk kita bersama dengan agenda Rasulullah untuk menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Dan saya fikir itu sebagai satu khulasah yang melengkapkan penjelasan tentang buku ini secara umumnya, tuan dan puan. Dan bagi yang mungkin ingin tahu lebih lanjut, saya fikir kita boleh ambil masa untuk dapatkan buku ini. Dan kebanyakan di kedai atas kalian ada dah, insya-Allah, tuan dan puan. Jadi boleh beli di kedai atas kalian yang ada, boleh Google, ataupun kalau di platform Ustaz boleh klik link yang mungkin disertakan. Di platform PTS boleh tengok di kedai online PTS. Dan yang ini nanti tidak dapatkan, tuan dan puan, saya mohon sudah dapat baca, dan jangan lupa untuk ikuti IG dan FB Ustaz, dan juga ikuti FB dan IG PTS, kerana insya-Allah dalam jangka masa terdekat kita akan buat pengumuman program-program yang berkaitan buku Ustaz. InsyaAllah kita akan buat pengumuman program yang berkaitan buku, sebab kita nak supaya nanti pembacaan itu menjadi pembacaan yang aktif, tuan dan puan. Jadi membaca bukan hanya sekadar membaca dengan kefahaman sendiri. Yang berbagai ustaz itu nanti akan boleh membantu untuk mengulas dan memberikan kefahaman yang lebih mendasar. Pembacaan ini mungkin pada peringkat atas, tapi untuk memastikan dia mendasar, insya-Allah nanti kita akan susuli dengan majlis-majlis ilmu lagi lah, insya-Allah ya. Jadi tuan dan puan, itu sahaja untuk kita punya diskusi. Dan mungkin ada sedikit tayangan kita nak paparkan, dan nanti mungkin secara rasmi lah, alang-alang kan, walaupun kita buat secara sederhana, secara rasmi kita nak ada simbolik pelancaran oleh yang berbagai ustaz. Jadi saya kembalikan kepada MC untuk atur cara seterusnya. Silakan. Okey, alhamdulillah, ternyata buku Jangan Buat Baik ini adalah sebuah buku yang mengajak kita untuk menjadi seorang umat yang lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu. Suka untuk saya memetik apa yang telah Ustaz kongsikan tadi. Kita ada Nabi yang terbaik, masakan kita tidak mahu jadi umat yang terbaik. Jadi saya kira rakan-rakan pembaca serta tetamu-tetamu yang hadir di sini harus mendapatkan buku Jangan Buat Baik dalam koleksi peribadi kita. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan majlis perasmian. Kita ada sedikit tayangan montaj yang akan ditayangkan. Alhamdulillah. Jadi secara rasminya buku Jangan Buat Terbaik telah pun dilancarkan. Seterusnya saya ingin menjemput Encik Ikram dan juga Ustaz Zuan Ramli untuk meneruskan dengan acara yang seterusnya.
Okey, ini simboliknya. Okey. Sebab kita kena simpan ni nanti tanda tangan daripada yang berbagi ustaz. So nanti lepas 10 tahun jadi mahal kan tanda tangan. Silakan ustaz. Sebagai simboliknya. Okey. Okey. Ada lagi sama? Sama-sama. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan upacara menyampaikan cenderahati. Diminta Encik Ikram sekali lagi untuk menyampaikan cenderahati daripada pihak PTS kepada Ustaz Zul Ramli. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurangnya itu datangnya daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rakan-rakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Share dulu semua, share.